Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru saja memberikan kata-kata aluan. Seterusnya seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kota Damansara, para imam, para bilal, dev-dev kehormat, alim ulama, asatizah sekalian, muslimin muslimat, adik kakak tetamu Allah semua, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah selalu beri izin kepada kita berada dalam majlis yang baik, dan alhamdulillah sekali lagi pada malam ini kita diizinkan oleh Allah berada di dalam majlis ilmu di Kota Damansara. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh yang akan ditulis dalam buku amal kita, insya-Allah menjadi kebaikan bagi hidup kita dalam dunia, dan insya-Allah juga satu asbab kemenangan pada hari kita akan bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi macam biasa slot kita untuk negeri Selangor, wilayah tak boleh dah. Selangor kita baca kitab Anak Kunci Syurga. Mudah-mudahan Allah beri kita syurga. Selama lebih kurang setengah jam, dan kita jawab soalan lebih kurang sejam. Sebab saya ditunjuk soalan ni ada lebih kurang dalam 200 soalan. Insya-Allah. Kita akan berhenti lebih kurang pukul 12 malam, boleh? Boleh? Sekali-sekala. Disko pun tak tutup lagi. Baik, bagi yang tengok kitab Anak Kunci Syurga, kita bersambung pada muka surat 85, kata pengarang rahimahullah ta'ala. Dan wajib qada serta kafarah atas laki-laki yang membinasakan puasanya dengan jima', yang berdosa ia laki-laki dengan dia dengan jima' kerana puasa, kerana hadis Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu qala wa ma ahlaka qala waqa'tu imra'ati fi ramadan qala hal tajidu ma ta'atatiku raqabah qala la qala fa hal tastati'u an tasuma shahran tatabi'ain qala la qala fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskina qala la qala summa jalsa fa utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamarun faqala tasaddaq bihadza faqala ala aqra minna ya Rasulullah fa wallahi ma bainaha ahlal bait ahwaju ilaihi minna fa dhahika sallallahu alaihi wasallam hatta badat anbabu summa qala izhab wa at'imhu ahlaka. Artinya, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersembah ia laki-laki, telah binasa aku. Bersabda ia, Nabi, apa membinasakan engkau? Bersembah ia, aku setubuh dengan isteriku pada siang hari bulan Ramadan. Bersabda ia, adakah mendapat engkau akan barang yang memerdekakan engkau akan sahaya? Bersembah ia, tiada. Bersabda ia lagi, maka adakah engkau kuasa bahawa puasa engkau 2 bulan berturut-turut? Bersembah ia, tiada. Bersabda ia Nabi, maka adakah engkau dapat barang yang memberi makan engkau akan 60 miskin? Bersembah ia, tiada. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian duduk ia laki-laki, maka didatangkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bakul besar yang ada di dalamnya tamar, yakni kurma, berat lebih kurang 15 gantang. Maka bersabda ia Nabi, sedekahlah olehmu dengan ini. Maka bersembah ia, atas yang lebih berhajat daripada kami, wahai Rasulullah. Maka demi Allah, tidak ada antara 2 bumi yang padanya batu yang hitam bagi Madinah ahli rumah yang lebih berhajat, yang lebih miskin daripada kami. Maka tertawa-tawa Nabi SAW hingga nyata beberapa giginya Nabi SAW. Kemudian bersabda ia Nabi, pergi olehmu balik, maka beri makan akan dia, akan kurma ini, akan anak bini engkau. Baik. Kita pada penghujung bab kafarah atau fidyah puasa.
Belajar ilmu agama ni wajib. Kenapa? Kerana dengan itulah kita dapat hasanah fil akhirah. Kita doa kita dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita nak molek di dunia, maka kita kena ada ilmu tentang dunia. Faham? Dan kita nak juga molek di akhirat, maka kena ada ilmu agama. Dua-dua kena ada. Ilmu akademik tak salah. Yang salah kita tinggal ilmu agama. Faham tak lagi? Dia syarak, dia puji. Orang yang ada lebih banyak ilmu dunia, lebih dipuji syarak. UPSR, Islam puji lebih baik daripada tak sekolah langsung. SPM lebih baik pada sekolah rendah. Diploma lebih baik lagi. Master dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita nak cemerlang juga di akhirat. Man arada bid dunya fa'ali bil ilmi. Siapa nak cemerlang hidup dalam dunia, mesti kena ada ilmu. Wa man arada akhirah fa'ala bil ilmi. Siapa nak akhirat pun cemerlang, kena ada ilmu. Dua-dua ini, akademik dan agama, belajarnya di dalam dunia. Nampak? Jadi rugilah kalau kita selama ini kita cuai lalai daripada pelajaran-pelajaran agama. Kerana kita ini asalnya bukan kota Damansara. Kita lahir saja KL, lahir Sungai Besi, lahir apa benda ni Bukit Antarabangsa, lahir Bukit Jelutong, lahir Ampang, Sungai Buloh. Asal ikut nenek moyang kita. Nenek moyang kita asal mana? Syurga. Faham? Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Antum min Adama wa Adamu minal jannah. Kamu daripada Adam, Adam daripada syurga. Jadi kita datang ke dunia sebagai apa? Kerana mazra'atul akhirah. Untuk kita dah kutip modal balik ke akhirat. Akhirat ni dia ada dua jalan. Dia tak macam KL. KL kona kiri Sungai Buloh. Pergi straight apa benda ni Tamang Tung. Faham lagi? Kona kok belakang Ketubik kok Subang Jaya. Faham? Banyak cabang. Kalau rock block kok ni, lari kok ni. Rock block atas highway, musing kok bawah, flyover. Betul tak? Banyak boleh lari. Akhirat tak boleh. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan ke syurga, satu golongan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Siapa nak masuk neraka? Angkat tangan. Mana ada mak derak pun nak masuk syurga. Betul tak? Orang putih pun Kristian ni, dia nak masuk syurga. Satu hari dia berjalan, dia apa benda ni, mengajar tazkirah orang Nasara, Kristian lah, di Madinah. Dia duduk mengajar tentang agama Kristian. Lalu orang Yahudi kata, tak betul. Orang Kristian tak masuk syurga, Yahudi masuk syurga. Esok Yahudi pula mengajar tazkirah. Cerita Yahudi yang masuk syurga. Orang Kristian lalu. Orang Kristian kata, tak betul. Yahudi masuk neraka, Kristian masuk syurga. Dan Nabi lalu. Nabi kata, tak. Dua-dua dalam neraka. Nampak tak? Dua-dua dalam neraka. Mu beriman dengan Nabi Musa, Nabi Musa beriman dengan Allah. Mu tak beriman dengan Allah, Nabi Musa dalam syurga, mu dalam neraka. Itu dulu. Ni pun orang Kristian dia anggap dia ahli syurga. Kalau kita pergi di Sepanyol, Portugal, dia banyak gereja-gereja dia lukis gambar syurga. Dalam apa? Dalam gereja. Gambar syurga, gambar bidadari, macam-macam. Yakinnya dia. Orang putih kan? Orang putih, jangan main. Dia kira nak masuk syurga. Dia Kristian. Lagu pun nak masuk syurga. Knock, knock, knock onto the heaven door. Dia boleh ketuk pergi syurga. Siapa nak buka? Betul tak? Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang beriman dengan Allah dan Nabi Muhammad saja dan beramal saleh, mereka dapat syurga. Jadi kita nak jalan syurga, belajar agama. Bukan belajar masuk syurga, tak, untuk memudahkan jalan kita. Sebab hakikat hak di akhirat wallahu a'lam. Atas dunia ni kita berjalan ikut syariat. Kita tutup aurat. Mari dari masjid, balik masjid jumpa mak
mak gitar. Faham tak? Dengan keluar pendek duk main gitar bawah pokok. Dah, dengan pakai kata mah pula tekak. Haram lah. Itu syariat. Kita kata ini salah. Keluar pendek nampak aurat, salah. Ini pakai laki-laki pakai kata mah ni leher ni haram. Faham? Memang lah. Tahu tak? Itu syariat. Dia sudah melakukan kesalahan. Faham? Tetapi di sisi Allah kita tak tahu. Akhirat kita tak tahu. Faham? Yang kita tegur sekarang ini, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Nabi kata siapa tengok benda yang tak betul tegur. Faham? Tapi setakat tegur dah lah. Jangan pula bila kita balik ke rumah, kita yakin yang main kita ni dengan kita masuk surga dulu. Jangan. Itu rahsia Allah. Faham lagi? Kita dah tahu. Kena molek kita geng masjid tengah beratuk. Hak main kita tu dalam surga dah. Bye-bye. Dia kata. Faham lagi? Tu kita dah tahu. Jadi jangan lebih-lebih sangat sampai ambil tugas Allah. Okey? Kita menegur sahaja. Buat yang terbaik. Jadi antara jalan kita nak dapat kesempurnaan akhirat, belajar. Kalau tak belajar, bukan kata kita, sahabat Nabi pun tidak sah semayang. Betul tak? Ulama-ulama bersetuju bahawasanya zaman paling mulia, paling baik zaman Nabi. Tak ada khilaf. Zaman terbaik, kurun terbaik, kurun Nabi. Nabi pun sebut khairu qurni. Sebaik-baik abad, sebaik-baik kurun aku. Kenapa? Kerana Nabi hidup di zaman itu. Zaman paling banyak turun malaikat ke bumi, zaman Nabi. Zaman paling banyak dibuka pintu syurga oleh Allah, zaman Nabi. Zaman paling banyak turun rahmat ke bumi, zaman Nabi. Zaman paling banyak Allah beri keampunan kepada hamba-Nya, zaman Nabi. Walaupun begitu hebat zaman Nabi, sahabat Nabi tidak tamak ninah dalam semayang, tidak sah semayang ni. Nampak lagi? Itu zaman terbaik. Sahabat dia semayang, habis dia semayang, dia salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila paling kiri dia tengok, Nabi seronok. Berasa excited lah. Nabi kan? Betul tak? Bukan hari-hari boleh jumpa Nabi. Macam kita lah. YB. Betul tak? Jangan politik contoh. Nampak? Bila tengok Nabi, seronok dia. Nak suka hati Nabi. Makhluk terbaik, lebih mulia dari malaikat. Tak seronok apa? Dia pergi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun, ulangkan semayang kamu tadi, semayang kamu tidak terpakai. Dia semayang, habis semayang, dia pun lepas semayang, dia pun apa benda ni, pergi sekali lagi. Dan sama je cerita, Nabi kata, kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun, semayang semula. Ada riwayat yang lain hadis, kum fasalli. Kum, bangun, semayang semula. Hadis yang lain, kum farji', bangun, ulang balik. Kamu semayang, tak betul. Dia semayang kali yang kedua. Lepas semayang, dia pun pergi kat Nabi lagi, kali ketiga. Nabi ulang yang sama. Bangun, semayang semula. Kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun, semayang semula. Semayangmu tak pakai tadi. Tapi Nabi tak cakap Terengganu. Faham? Nabi cakap Arab lah. Kita terjemah, faham lagi? Pasal kita ni orang Melayu. Pasal saya ngajar di tempat Melayu. Kalau saya ngajar di India, nampak? Yikin, nala, putar, beriah. Kena bawa semula. Tadi tak pakai. Faham? Jadilah 3 kali ulang balik semayang. Letih lah dia, dorok lah. Dia berkata, ya Nabi minta maaf banyaklah. Takat ni je yang hamba tahu tentang solat. Apa yang tak kena, yang tak cukup, yang tak betul, tolonglah khabar bagi tahu. Faham tak lagi? Itu sahabat Nabi. Nabi pun bagi tahulah. Nabi khabar, rupanya sahabat ni semua semayang molek. Cuma dia tidak tamak ninah.
Dia rokok laju. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak dang berhenti. Lalu Nabi kata kalau rokok, sumarka hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian bila kamu selesai dah membaca, barulah kamu rokok sehingga kamu berhenti segala anggota diam di dalam rokok. Nampak? Kalau sujud, masjud hatta tatma'inna sajida. Nabi pesan ke dia. Habis dah tu kamu turun sujud sampai kamu berhenti segala tulang-tulang kamu, duduk dalam sujud diam dulu. Rupanya dia tidak tamakninah, tidak sah sembahyang. Itu sahabat Nabi. Kita sahabat YB pun tak. Faham tak lagi? Nah, itu zaman paling apa? Paling terbaik zaman Nabi. Itu pun tak sah sembahyang, tahu tak? Apatah lagi kita. Dah tengok, dia tak mengaji, sahabat tak mengaji, bab tamakninah, duduk zaman terbaik tak sah sembahyang. Kita tak mengaji juga, tapi tak duduk zaman terbaik, zaman paling suai. Tahu tak? Tak mengaji pula, zaman suai pula. Allahu Rabbi. Harap faham benda kita nak khabar. Kenapa Ustaz khabar gambar ni zaman suai? Lah Nabi kata. Nabi kata sayati ala nasi zamanun. Sayati ala nasi sanawatun khadda'atun. Hadis sahih. Akan datang satu zaman nanti kepada manusia penuh kacau bilau. Betul tak? Nabi buat contoh, yukazzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Zaman itu orang yang berkata benar, orang kata tipu. Orang yang cakap bohong, betul. Zaman mana tu? Tak zaman kita. Betul tak? Tok guru ni kata bahan rasuah. Faham lagi? Mengajar 2 kali khatam tafsir. Juta orang mari mengaji, 40 tahun, 20 tahun khatam tafsir. Sekali mengajar 6,000, 7,000 orang mari dengar. Oh, dia kata bahan rasuah. Begitu begini dan sebagainya. Faham? Orang yang kaki rasuah dia anggap sebagai benar. Inilah zaman dia. Tahu tak? Tu Nabi kata. Orang yang cakap bohong, kalau sembang, tak sembang lagi. Duduk orang. Nampak. Mikrofon ni 15. Padahal nak tipu. Tak, TV 1, TV 2, TV 8, TV 9. Cakap bohong. Hari ini kita jadi kerajaan, hari ini turun minyak. Betul tak? Bohong ke benar? Jangan politik, ini contoh. Faham? Ini bukan di Malaysia, ini berlaku di Mongolia. Faham? Saya ni gitulah, saya suka benda yang benar. Faham tak lagi? Saya ni naik kerajaan mana pun, saya duduk belah rakyat amal. Pasal rakyat ni sentiasa susah. Dah? Dia lagu tu. Nah, kita mengajar ada satu tempat kita mengajar. Mic tu jatuh. Cakap 2 minit jatuh. Cakap 2 minit jatuh. Baca hadis jatuh. Kita pun ambil air sapu dia naik. Jadi miracle. Orang putih panggil miracle. Faham lagi? Dia naik balik. Kita pun ngajar. Pasal jatuh semua. Ngajar jadi ngajar tu. Pasal buruk sangat tau. Tak ada masalah. Kita ambil air, kita sapu dia naik. Okey je. Jadi lah nak balik itu kita tengok air lah tokat Ali. Faham tu. Nah. Ada satu tempat saya mengajar tafsir. Dia punya mikrofon berkarat kan. Faham? Tak ada masalah, kita ikat dengan getah. Benda span dia ikat dengan getah. Getah tu buruk dah getah. Faham lagi? Kaki dia tu spoket RZ. Dah dia welding. Bulat lagu tu. Nah, tu tak ada masalah. Kita nak menyampaikan kebenaran, tak ada masalah. Betul tak? Nah, malam ni alhamdulillah, terima kasih orang KL, orang Selangor. Penuh masjid, luar sampai jam. Betul tak? Penuh orang. Ni berkat siapa ni? Penuh masjid. Berkat siapa? Berkat ibu bapa awak lah yang melahirkan awak, betul tak?
anak-anaknya satu masa memenuhkan rumah Allah, mengimarahkan majlis ilmu. Betul tak? Doakan selalu untuk ibu bapa kita, sedekah dan sebagainya. Jadi seorang laki-laki menurut kisah Abu Hurairah, malam ni punya cerita, dia pergi jumpa Nabi. Dia sapakan Nabi, dia kata halak tu. Kalau orang KL, binasa aku. Kalau orang Terengganu, berat nandang dah. Faham? Kalau Terengganu. Dah. Nabi kata, apa yang membinasakan kamu? Nabi tak tahu cerita. Dia kata, saya jimak isteri saya tengah puasa. Tengah puasa Ramadan, ni pergi jimak isteri dia pula dah. Faham lagi? Jadi Nabi pun tanya, awak ada tak hamba untuk awak merdekakan dia? Ada hamba tak? Untuk merdekakan awak? Tak ada hamba. Dah kamu boleh tak berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tak boleh. Awak boleh tak beri makan 60 orang miskin? Tak boleh. Tak mampu dia. Lalu Nabi pun diam sekejap. Tiba-tiba dengan izin Allah, mari orang laki-laki seorang, orang yang pemurah, dia sedekah 60 cupak kurma. Tok depan Nabi. Satu bakul 15 gantang. Satu bakul ada 15 gantang. Jadi Nabi kata, ambil kurma ini untuk makan 60 orang miskin, pergi bagi ke orang miskin. Faham? Beri makan orang miskin, sebab awak telah setubuh isteri awak ketika puasa Ramadan. Faham lagi? Awak kena kafarah. Kata laki-laki itu, tak ada orang miskin, saya seorang. Sekarang semua jadi senang dah. Awal-awal orang pergi Madinah daripada Mekah Muhajirin, ramai miskin. Pasal apa? Pasal orang Mekah, dengar ni kalau dengar orang Muhajirin, orang Mekah. Kalau dengar orang Ansar, orang Madinah. Faham? Muhajirin makna yang berpindah dari kota Mekah ke Madinah. Ansar maknanya orang-orang yang menolong orang Mekah. Faham? Duduk Madinah. Jadi bila pindah, ramai yang jatuh miskin. Kenapa? Walaupun mereka ni ada yang korporat, ada yang hartawan, ada jutawan, ada yang ada mat, ada mall dan ada kebun dan sebagainya, masih duduk Mekah, bila berhijrah jatuh miskin. Apa sebab? Sebab yang ada ladang 20 ekar, 30 ekar, takkan boleh bawa ladang. Betul tak? Tinggal ladang kurma, berebut-rebut kafir musyrikin ambil, rampah. Faham? Umat Islam pindah. Yang bela unta boleh bawa seekor 2, beratus-ratus ekor unta tinggal. Faham? Yang ada rumah sewa tinggal. Yang ada apa benda kedai tinggal. Takkan nak bawa kedai buat tahu unta. Mampu unta ni. Nak jadi miskin. Antara tokoh korporat yang kaya jadi miskin ialah Abdul Rahman bin Auf, orang kaya. Bila hijrah sampai di Mekah, di Madinah, sehelai sepinggang, tak ada duit. Sanggup miskin kerana Allah. Sebab itulah dua golongan ini, Muhajirin dan Ansar, Allah sebut, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai Ansar dan Muhajirin, lakukanlah apa saja sepanjang hidup kamu, aku telah ampun dosa kamu semua. Hebat tak? Walaupun begitu, Allah ampun belaka dosa, semakin kuat beribadat kepada Allah. Betul tak? Tengok. Pasal dia orang layak. Kalau kita, Tuhan kata, wahai orang kota Damansara, lakukan apa saja, tak ada masalah dah, aku sudah ampun. Tengok, tak semayang Datuk Imam, siapalah. Faham lagi? Tok Bilal zumba hari-hari, zumba Tok Bilal. Faham lagi? Pada apa Tuhan ampun dah. Tapi Muhajirin Ansar, walaupun perintah Allah ampun dah segala dosa, makin kuat beribadat. Tenang, kerana telah turun ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu Muhajirin Ansar ada manusia terbaik yang Allah terbitkan di muka bumi. Nampak? Orang Madinah sanggup bagi kedai pada orang Mekah. Nabi kata, awak si fulan, ambil si fulan sebagai saudara angkat. Awak orang Madinah, si fulan, ambil orang Mekah seorang, buat keluarga angkat.
Nah, yang tak kenal pun. Walaupun tak kenal, orang Madinah sanggup bagi kebun, bagi unta, bagi kuda, bagi kedai, macam-macam dibagi supaya dapat berekonomi. Nah, tidak sayang dengan harta. Kita nak bagi ke orang kedai. Nak bagi ke orang kedai. Cucu mari beli biskut timbang. Toki kedai toki. Sini panggil apa? Terengganu panggil toki kalau datuk lelaki. Datuk perempuan, nenek perempuan tok. Sini datuk laki-laki apa? Atuk tu. Datuk. Atuk lah. Atuk jual kedai rucik, cucu mari beli. Atuk, biskut jagung 20 sen, timbang. Kedekut punya atuk. Nak timbang, lebih sekeping, ambil balik masuk lantong. Binawe punya atuk. Yang mari beli cucumu, timbang kepala otak apa? Darah dagingmu, bagi ngentong-tong. Ambil ngentong-tong. Sebulan jangan mari sini. Nah, tak timbang kat cucu kita. Allah Rabbi. Tahu tak? Adik-beradik hutang RM50 pun minta balik. Binawe. Adik-beradikmu tu. Pok dia, pokmu. Mak dia, makmu. Minta apa? Kau ini nak bayar apa? Adik-beradik lah. Halal. Tahu tak? Kawan-kawan kita pun kalau orang susah, halal. Sedekah. Jangan kira. Orang mati pun nak hidup balik, nak bersedekah. Kita hidup kedekut. Bodoh dari orang mati. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asad taqwa. Bila mati seseorang manusia, rohnya berkata, wahai Tuhanku, boleh tak hidup aku sekali lagi, walaupun seminggu atau sebulan saja. Apa sebab? Aku nak bersedekah. Nampak? Semua mayat kata lagu tu. Bila mati nampak kelebihan sedekah. Kita yang hidup kedekut. Itu kelebihan orang Ansar. Walaupun mereka orang Madinah, tak ada kaitan darah dengan orang Mekah, sanggup beri harta, beri kebun, beri kedai dan sebagainya. Kerana satu agama. Kita satu agama, bagi pakat jatuh. Mu jatuh aku jatuh mu. Mu buka kedai, aku hasad deki. Betul tak? Maka katanya laki-laki ni tak ada kalau nak suruh bagi orang miskin ni 60 gatang ni, akulah yang miskin sekali dalam Madinah ni. Faham? Nabi pun gelak siapa nampak gigi Nabi. Dia ada 11 atau 12 hadis yang Nabi gelak, bukan Nabi ketawa, bukan senyum banyak. Yang Nabi gelak ni teranga mulut-mulut Nabi, sukanya Nabi. Faham? Nampak? Ni antaranya. Siapa nampak semua gigi-gigi belakang Nabi, bukan gigi depan, gigi belakang Nabi pun nampak. Faham? Maknanya benda panggil lakor. Kisah ni dah lah dia tak mampu nak merdeka hamba, dia tak mampu nak puasa 2 bulan berturut-turut, tak mampu pula nak cari kurma, orang mari atas kurma, dia pula paling miskin. Nabi pun gelak. Nabi gelak. Akhirnya dia kata ginilah, ambil kurma ni balik ambil kamu lah. Faham tak lagi? Jadi pendek cerita, kafarah ini ialah kafarah jima, ialah berlaku sebab orang yang wajib berpuasa membatalkan puasanya dengan persetubuhan. Kena faham. Dia bukan selama kena kafarah. Kalau orang sakit tak kena kafarah. Orang sakit, orang musafir tak kena kafarah, kena qada je. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di kalangan kamu yang musafir di bulan puasa ataupun sakit ketika puasa, tidak salah dia berbuka, tidak berdosa, tapi wajib qada selepas raya. Faham tak ke? Tak ada kena kafarah, qada je. Ataupun yang kedua, 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Faham? Dan ada pun orang yang terlampau tua, 94 dah umurnya, tak mampu lagi berpuasa. Jangan politik. Faham lagi?
Maka tidak berdosa, dia tidak berpuasa, hanya kena bayar fidyah beri makan orang miskin. Nampak? Indahnya Islam. Islam agama mudah. Nah, dalam 12 bulan ada dalam setahun, 1 bulan saja wajib berpuasa, bukan 11 bulan. Mudah atau payah? Mudah. Itu inna dini yusrun. Agama itu mudah. Tapi jangan buat mudah sampai tak puasa langsung. Nah, tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Nabi kata salli qaima, semayang wajib berdiri. Fa illam tastati' fa qaida. Tak boleh berdiri, sakit pening kepala, nak termuntah, semayang duduk. Faham? Tak mampu diri au ala jambin, berbaring. Itu agama mudah. Jangan buat mudah, tak semayang. Balik kampung nak balik Kodiang, naik kereta daripada Kota Damansara, siapa tanya malam orang bang Zohor tak berhenti. Okeylah, jamak takhir. Sampai di Penang Batu, orang bang Asar tak berhenti juga. Rupanya tak semayang. Tak semayang. Ekzia. Belum pakai Bentley lagi. Baru ekzia tak semayang dah. Baru Myvi tak semayang dah. Kalau pakai wajah, langgar tu imam. Faham lagi? Jaga semayang, jaga semayang. Semayang tak khusyuk ke apa ke, teruskan semayang. Faham? InsyaAllah. Doa semua minta khusyuk. Jangan tinggal semayang. Faham? Mung geng rappers ke, mung geng apa, hard rock ke, geng blues ke, geng jazz ke, fusion ke apa ke, semayang jangan tinggal. Tak ada semayang, tak ada Islam. Tak ada agama. Malah solat Allah la dinulahu. Siapa tidak ada solat dalam seharian, tidak ada lagi Islam dalam dirinya. Nampak? Kalau tak semayang, akhirat neraka sakar. Allah buat satu bekas, semua situ neraka. Agung ke tak semayang, agung masuk neraka. Sultan tak semayang, sultan masuk neraka. Betul tak? Raja tak semayang, raja masuk neraka. Perdana Menteri, timbalan yang kena pecat, yang nak naik tak boleh-boleh sampai sekarang. Tak kira siapa-siapa. Tak semayang, neraka sakar. Jangan politik, contoh. Betul tak? Saya sebut ni nama orang besar-besar. Yang Cak Ayang ni tak payah sebut. Kalau orang besar pun Tuhan letak dalam neraka pasal tak semayang, kita petah lagi. Betul tak? Lagi orang tak malu. Maka kalau berlakulah persetubuhan, bukan semua yang kena kafarah. Siapakah yang tidak kena kafarah jima' bila berlaku persetubuhan? Orang-orang yang tidak wajib puasa. Contoh, orang musafir. Dia musafir nak balik ke Johor. Duduk dalam Kota Damansara KL, cari makan sini. Bulan puasa nak balik kampung. Dia tak berpuasa kerana dia musafir nak balik ke JDT. Faham? Betul tak? Sampai di Melaka dia mari yang gigi. Faham lagi? Bini pula tidur sebelah, terselok kain apa semua. Faham lagi? Jimak dekat tol. Faham? Contoh. Mu jangan gelak contoh. Faham? Mu gelak aku kena marah lagi. Faham lagi? Betul tak? Maka dia tak kena kafarah kerana dia tidak berpuasa dan dia pula dalam keadaan tidak wajib berpuasa. Faham? Yang kedua, orang sakit. Orang sakit. Sakit mana? Sakit yang boleh tidak berpuasa. Faham? Dia sakit ni bukan semua sakit boleh tak puasa, sakit berat. Faham? Jangan sakit ringan. Sakit ringan wajib puasa. Lama tak puasa kan? Nak, mak dia kata, "Ani, aku tengok mu seminggu lebih tak puasa." Sakit, mak. Sakit apa? Jerawat. Tongong punya ni. Faham? Sakit berat. Nah, sakit yang mudaratkan tubuh badan kita. Faham? Sampai tak mampu nak puasa, hak tu tak berdosa. Maka mereka melakukan persetubuhan. Tak kena kafarah. Kerana mereka bukan wajib puasa, tak puasa pun. Kerana orang sakit. Nah, contohnya laki bini ni accident. Accident jatuh motor. Suami patah peha, masuk seming sini. Sebelah ni skru, semana hidup penuh dalam kaki. Bini pula bukan kata semi, mozek tekok. Faham dah? Tak larat dah, tak gerak duduk. Tapi jimak. Faham lagi? Contoh. Mereka tidak wajib berpuasa. Tidak kena kafarah.
Dan yang ketiga, orang yang sangat tua. Sangat tua, suami isteri yang sangat tua, yang tidak mampu lagi berpuasa, lalu mereka bersetubuh. Contoh, puasa tak larat, setubuh larat. Contoh-contoh. Maka mereka tak kena kafarah. Jadi yang biasa kena kafarah kita ni, orang-orang yang kuat, yang gagah, yang normal, yang tak ada masalah, berpuasa bulan Ramadan, kemudian rosakkan puasa dengan persetubuhan, maka kena kafarah. Ingat bila berlaku persetubuhan siang hari, start pada pasuk waktu subuh dan sampai sebelum maghrib, berlaku jima' saja, sekalipun tak keluar mani, 5 perkara berlaku. Kena ingat sampai mati. Yang pertama, kedua-dua suami isteri batal puasa. Yang kedua-dua suami isteri wajib qada. Suami wajib qada sehari, isteri wajib qada sehari. Yang ketiga, kedua-dua suami isteri berdosa. Ditulis berdosa. Melainkan yang tidak sedar. Faham? Contoh, yang sedarnya suami, isteri sedang tidur. Faham lagi? Nampak tak? Tak sedar. Dan yang keempat, isteri tidak kena kafarah, suami kena kafarah. Jadi dalam kes kafarah, isteri tak kena. Isteri kena qada saja satu hari. Faham? Bini tak kena. Yang kena laki, suami kena. Okey? Yang kena syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut denda ni suami saja. 2 bulan turut-turut ni maksudnya 60 hari. Faham? 60 hari. Kena puasa direct 60 hari. Pasal perempuan tidak kena? Kerana perempuan tak boleh buat direct. Mereka ada tengah-tengah, ada period dan sebagainya. Betul tak? Hari tu ada seorang ustazah, dia jawab. Dia kata, orang yang bertanya, kalau perempuan, isteri nak puasa 2 bulan berturut-turut, tiba-tiba di tengahnya datang haid, putus tak berturut-turut? Kata ustazah tu, tak putus turut-turutnya, teruskan. Dengan jam, dengan ustazah pun jam. Faham lagi? Jawabnya tak betul. Isteri tak kena kafarah. Isteri hanya wajib qada 1 hari yang batal tu. Faham lagi? Kalau jima' berlaku 2 kali, 2 kali pun 1 kali saja kafarah. Faham? Malaikat esok pula ekzia putih PMN 8516 lampu menyala. Ulangi, ekzia putih PMN 8516 lampu menyala. Gitu tutup dah. Kayak gitu imam pula kena tolak keretamu. 2 kali, 3 kali jima' berlaku di siang hari tu, sekali saja kafarah. Okey, dia ingat. Ingat tak? Ingat. Tapi kalau hari ini batalkan jima', berlaku jima', kena kafarah 2 bulan turut-turut. Esok hari kedua Ramadan, jima' pula. Dia maka kena buat 2 kali. 2 bulan turut-turut, 2 bulan turut-turut. Faham lagi? 2 kafarah. Tapi kalau atas sehari tak ada masalah. Pukul 8 pagi berlaku persetubuhan, 1 kafarah saja. Pukul 10 jima' pula, 11 jima' lagi, 12.30 jima' lagi, 18 kali. Faham? Dia tersilap makan muntah badang. Jadi power. Jawabnya sekali saja. Betul tak? Kali saja yang mula-mula. Betul tak? Macam orang tanya kita lah. Tak, kalau kita dalam keadaan tengah semayang, nak keluar payah. Betul tak? Dalam tengah semayang, nak keluar payah, orang beribu-ribu, penuh lagu ni. Tak? Nak keluar ambil wuduk susah. Dia terkentut. Pun kentut. Batal wuduk kan? Soalan dia, macam mana cara tidak mau menjadikan batal wuduk? Dia terkentut dah. Jawabnya, kentutlah sekali lagi. Bila dia kentut sekali lagi, tidak batal wuduk. Dah sungguh. Faham tak? Faham tak? Tadi dia terkentut pun batal tak? Lalu soalannya, susah kalau batal. Jadi macam mana cara untuk tidak batalkan wuduknya? Jawab, mesti kentut sekali lagi.
dia pun tekan, bum, bunyi sekali lagi. Bila 2 kali kentut, tidak batal wuduknya dengan ijma' ulama. Betul tak? Faham tak? Tak faham tak tanya makna faham. Abang Rosyam faham tak? Faham tak? 2 kali kentut tak batal wuduk. Wuduk batal sekali saja. Bum, batal. 2 kali tak batal. Faham? Faham tak faham tak apa. Dah kita ada wuduk. Bila kita ada wuduk, bila kentut, batal tak? Batal lah. Batal. Bila dah batal, kentut lagi, nak batal apa lagi? Dah batal dah. Betul tak? Fiqh ni makna faham. Bukan pandai. Pandai lain. Pandai geng-geng Facebook tu, netizen. Habis semua benda orang dia ajar. Kan? Kita bukan nak pandai lagi tu, kita nak faham agama. Okey? Jadi laki-laki je kena, isteri tak kena. Tak. Walaupun puncanya ialah isteri. Faham? Kenapa puncanya isteri? Biasanya isteri punya pasal. Yang jadi jima' jarang sebab suami. Biasanya sebab isteri. Bulan lain pada Ramadan, dia buat payah kalau kita panggil. Betul tak? Panggil tak masuk bilik, pegang tangan, tepih lah apa. Tapi bulan Ramadan, ujian dia kuat. Bulan Ramadan, betul tak? Memang bini kita dia ujian kuat. Kalau bulan Ramadan, dia memang jadi seksi lebih. Faham? Dia masuk bilik air tak ingat ambil tuala, keluar telanjang lepang kita. Faham tak kita? Faham balik. Tak? Jeng tu imam. Dia tengah jalan-jalan dalam bilik kat kita, tercabut kain macam-macam peseng. Kita tengah semayang duha, rakaat pertama dia tidur atas katil pukul 9 pagi. Kita naik pada rokok lah, terselok dah punggung. Faham? Dia bergerak. Faham? Kita naik rakaat kedua lah, telanjang bulat dah. Tak ada salam, jimak dulu. Faham lagi? Jangan sampai. Dia punya pasal, kita menanggung akibat 2 bulan berturut-turut. Okey? Baik. Hari ke-59, esok 60, nak cukup. Malam ni lupa pula nak niat. Maka kena ulang balik dari awal, biar jadi 60. Teruk tak? Teruk? Teruk, jaga-jaga dah. Lagi, tunggulah malam. Nampak? Kan tuan kata, bila malam itu tiada salah kamu bersetubuh dengan isteri kamu, tunggu malam dapat tak sabar-sabar, power benar. Faham masalah kafarah. Jadi apa dia kita kena? Laki-laki suami isteri qada sehari, suami nak kena buat yang pertama zaman dulu, merdekakan hamba. Tak boleh merdekakan hamba, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini 2 bulan, mutatabi'aini berturut-turut. Tak boleh senggang, tak boleh cuti, tak boleh selang. Tak mampu juga kerana telah tua. Isteri 84, suami 94. Faham lagi? Maka beri makan 60 orang miskin, seorang secupak. Sekarang cupak tak ada dah. Bukan kata di kedai, pergi museum pun tak ada. Maka 1 kilo lebih baik. 1 kilo lebih kurang, maksimalnya paling banyak pun 750 gram. 750 gram itulah berat bagi secupak. 1 kilo lebih lagi, bermakna kita ada 250 gram sedekah. Faham lagi? Waktu kata fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang sakit berat, yang tak mampu nak puasa dah, orang yang kena penyakit yang tak mampu sembuh, kena kanser dan sebagainya, beri fidyah secupak atas sehari kita tak puasa kepada seorang miskin. Contoh kita 3 hari tak puasa, 3 cupak beri pada orang miskin. Zaman sekarang cupak tak ada dah, maka secupak itu kita ganti dengan 1 kilo. Faham lagi? 1 kilo itu berapa banyak? Secupak itu tak sampai 1 kilo, antara 650 hingga 750 gram sahaja. Jadi bila kita beli 1 kilo beri ke orang miskin atas 1 hari, bermakna ada lebihnya kita sedekah kepada dia. Faham tak? Kemudian puasa sunat, wallahu a'lam.